Assalamualaikum anda bersama Jadi dalam video kali ini kita orang ada dua motor yang kita orang dah review untuk korang di luar sana. Di depan korang sekarang ni kita ada KTM Duke 200 dan KTM RC 200. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu KTM Duke 200 ni dah dilancarkan pada tahun 2021. Sementara yang RC 200 ni pula dilancarkan pada Ogos tahun lepas 2022. Jadi kenapa motor selepas setahun lebih 2 tahun baru kita orang nak kongsikan tentang pengalaman menunggang kedua-dua motor ni? Sebabnya KTM Malaysia ada tawaran menarik untuk korang di luar sana. Apa yang menarik sangat? Free maintenance atau free service untuk tempoh setahun yang bernilai sekitar RM1,200. Nilai agak banyak tu. Apa yang bestnya? Okey, so diorang tawar free service selama 4 kali atau 15,000 km. Mana yang sampai dulu dalam tempoh setahun. Yang bestnya kalau tawaran kat luar selalunya free service tak termasuk labor charge kan. Maknanya korang mesti kena bayar labor tapi minyak apa semua free. Tapi dalam kes ni semua free. Labor charge, minyak hitam, servis oil filter dan sebagainya semuanya free. 4 kali atau sebanyak 15,000 km. Pada saya itu adalah satu tawaran yang sangat menarik. Tapi sebelum tu kita tengok dulu apa yang ditawarkan di sebelah kiri kita ni, KTM Duke 200. Jadi inilah dia KTM Duke 200. Ini macam saya cakap di awal video dilancarkan pada tahun 2021. Sebenarnya walaupun dah berusia lebih 2 tahun dalam pasaran, tapi pada saya dia masih lagi sebuah motosikal naked yang sangat-sangat direkomend untuk korang yang nak mulakan langkah pertama dalam menunggang motosikal big bike. Okey, so apa yang menarik tentang KTM Duke 200 ni? Sebenarnya KTM Duke 200 ni dah lama dalam market, okey, sebelum yang generasi terbaru yang korang nampak kat depan ni, okey. Dan pada waktu itu dia adalah satu, boleh saya kata satu fenomena lah, okey. Bukanlah fenomena Waisuku, tapi ada satu impact yang besar juga. Sebab pada waktu itu semua orang hampir di jalan raya semua nak memiliki KTM Duke 200. Jadi apa yang korang nampak kat depan korang sekarang ni adalah evolusi terbaru daripada generasi tu kepada generasi terkini. Okey, seperti yang korang boleh nampak, ini adalah rekaan serba baru, frame baru, lampu baru, chassis baru, lampu belakang depan baru. Walaupun bukan LED, okey, tapi masih lagi design dia tu sangat-sangat cantik. Pencahayaan dia pun pada saya sangat-sangat baik. Dari segi enjin, pada saya ini masih lagi yang terbaik dalam kelas dia. Enjin double overhead cam 200cc single cylinder menghasilkan sekitar 26 horsepower dan 19 Nm torque. Now, apa yang saya suka tentang enjin KTM single cylinder ni, walaupun dia single cylinder tapi pickup power dia memang sangat-sangat terasa. So itu adalah sebabnya kenapa KTM sangat-sangat bangga dengan enjin single cylinder 200cc ni. Jadi kalau dibandingkan dengan generasi terdahulu, yang tu pun enjin performance dia sangat-sangat baik, tapi yang bestnya selain daripada kuasa yang lebih lancar, lebih efisien, gear ratio dia antara gear 1 sampai 6 juga lebih pendek. Jadi korang rasa dia pengalaman menunggang tu seperti ala-ala supermoto. So itu adalah satu ciri yang sangat-sangat penting atau elemen menarik tentang KTM Duke ni, sebab dia adalah sebuah motosikal yang pada saya seperti gaya hooligan. Jadi korang perlukan sedikit karakter yang ekstrim untuk menunggang motor ni dengan lebih layan lah. Jadi dengan gear ratio yang pendek tu pada saya memang sangat-sangat best. Dan seterusnya sekarang datang dengan fork depan WP, okey, upside down 43mm. Fork depan WP ni adalah fork yang sama diguna pakai pada RC 200. Jadi beza dia dengan model terdahulu, respon daripada handlebar ke tayar korang akan rasa dengan lebih direct. Maksudnya bila corner, segala impact jalan, permukaan yang tak rata, batu korang akan rasa. Jadi korang lebih confident untuk sama ada buat keputusan untuk speed atau ambil corner, untuk lean lebih banyak lagi. Jadi saya memang antara peminat utama fork WP suspension daripada WP ni 43mm ni. Jadi macam saya cakap tadi, gaya tunggangan supermoto, dia bukan hanya gaya saja supermoto, bukan hanya reka bentuk rider ergonomik saja supermoto, malah KTM turut menaik taraf package elektronik dia dengan fungsi mode supermoto. So jadi dia ada dua mode, road dan juga supermoto. Beza keduanya, road adalah untuk kegunaan harian, lebih santai, lebih relax. Tapi bila korang turn on mode supermoto, tayar belakang korang boleh slide tanpa ada masalah. Jadi pada saya itu adalah fungsi yang sangat penting, especially kalau korang nak tackle corner yang agak tajam. Fungsi supermoto tu dia akan pastikan grip tayar lebih baik, dan belakang tu akan membuang sedikit supaya korang rasa lebih ekstrim, lebih lasak nak menunggang motor ni. Pada saya motor ni bawa ke Bukit Tinggi, KKIC memang boleh tampar lah motosikal 200-250cc lain. Dari segi brake pula, pada saya KTM masih lagi datang dengan package brake yang sangat-sangat baik. Kalau korang tahu, dia datang dengan
brake caliper 4 piston jenama Bybre. Rasanya korang tahu kot, rasanya dalam banyak video yang kami kongsikan, Bybre adalah division lagi satu milik Brembo. Jadi apa yang korang dapat adalah kepakaran Brembo pada caliper brake Bybre ni. Saya memang agak peminat jenama Bybre ni sebab braking wise dia sangat-sangat baik. Pada saya tak cukup tak perlulah nak pakai brake yang Brembo sebetulnya, sebab braking yang ada pada Bybre ni dah cukup bagus sebabnya single disc, jadi tak perlu grip yang sangat-sangat kuat untuk brake. Macam biasa, aspek keselamatan juga dipertingkat dengan ABS, bukan single channel tapi dua channel daripada Bosch. Okey, jadi kalau brake tu korang akan rasa lebih confident, tak ada berlakunya tire lock, especially pada waktu hujan atau emergency brake. Jadi korang lebih confident nak bawa motor ni dalam apa jua keadaan. Jadi saya dah bawa ni selama a few days. Pada saya, riding ergonomic dia memang sangat-sangat selesa. Macam saya cakap, seakan-akan sebuah motosikal supermoto. Jadi riding ergonomic dia selesa. Korang duduk sangat-sangat menegak, korang tak ada rasa beban pada bahagian tulang belakang. Jadi pada saya untuk kegunaan harian dan juga hujung minggu memang sangat yang best. Selain daripada itu juga, ciri yang saya suka adalah tangki dia. Tangki dia mungkin nampak compact, nampak kecil, tapi sebenarnya tangki dia agak besar, 13.5, 13.7 liter. Pada saya memang sangat-sangat besar bagi sebuah motosikal 200cc. Sebab kalau kita tengok dia punya mileage, dia boleh pergi dalam 300 lebih kilometer. Pada saya itu adalah jarak perbatuan yang sangat-sangat impresif bagi sebuah motosikal 200cc. Macam saya cakap, sebagai tunggangan harian, lasak, macho, ekstrim, agresif di hujung minggu, KTM Duke 200 memang model yang sangat-sangat saya recommend untuk korang di luar sana, terutamanya untuk korang yang nak berjinak dengan motosikal big bike. Jadi selepas tu, sekarang kita tengok pula KTM RC200, apa yang best tentang adik dia yang full fairing pula. Jadi kat depan korang sekarang ni, ini adalah salah satu lagi daripada tawaran KTM Malaysia untuk pasaran tempatan, iaitu KTM RC200, motosikal full fairing, okey, yang pakai enjin sama yang terdapat pada Duke 200 tapi dengan segala ciri baru. Apa yang baru? Side mirror baru, lampu baru, windshield baru, fairing baru, chassis baru, subframe baru. Semua yang korang nampak ni adalah serba baru. Tapi bukan setakat baru, motosikal ini juga datang dengan segala ciri ni adalah diinspirasikan daripada teknologi Moto3 KTM. Jadi kalau korang nampak, bandingkan dengan motor KTM di Moto3, memang dia nampak seakan-akan sama. Sebabnya pembangunan keseluruhan fairing dan package aerodinamik pada RC200 ni dibangunkan menggunakan sistem yang dipanggil sebagai CFD atau Computational Flow Dynamics, yang merupakan sistem sama yang digunakan pakai KTM untuk membangunkan jentera Moto3 dan MotoGP. Jadi apa yang korang dapat adalah sebuah jentera 200cc full fairing dengan package aerodinamik yang berkelas dunia. Pada saya itu adalah satu tawaran bonus untuk pasaran kita. Jadi dekat bahagian depan ni, inilah segala magis yang berlaku pada KTM RC200 ni. Sebabnya daripada windshield bersambung sampai ke lampu DRL ni, okey, dan sehinggalah kepada halogen light ni, semua yang korang nampak ni dibina memfokuskan ciri aerodinamik. Jadi sebab itulah RC200 ni, walaupun menggunakan enjin sama pada Duke 200 ni, top speed dia lebih tinggi, pick up dia lebih tinggi dengan bantuan aerodinamik yang sangat-sangat efisien ni. Pada saya, walaupun rupa dia nampak unik, tapi dia fokus utama dia adalah menghasilkan aerodinamik yang sangat-sangat baik. Jadi pada saya itu adalah satu ciri yang sangat unik. Sebabnya pada motosikal 200cc kita dapat performance atau teknologi yang diinspirasikan daripada jentera MotoGP dan Moto3. Pada saya itu adalah satu aspek yang sangat menarik pada KTM RC200 ni. Jadi sama seperti KTM Duke 200, model ni juga datang dengan dua riding mode, iaitu Supermoto dan juga ABS. Macam saya terangkan di awal video, Supermoto menghasilkan gaya tunggangan yang lebih lasak, lebih agresif. Pada saya sebagai sebuah motosikal sports, kita perlukan tunggangan atau pengalaman menunggang yang lasak tu supaya pengalaman menunggang tu jadi lebih menarik, lebih shock. Sebab itulah yang kita perlukan pada sebuah sports bike.
Tapi walaupun enjin dia sama macam saya cakap tadi dengan Duke 200, enjin ni sebenarnya telah ditala semula. So power mapping dia, power delivery dia, torque delivery dia sangat-sangat berbeza. Disebabkan bantuan kotak udara atau airbox yang lebih besar, the moment korang pulas throttle ni, power tu datang secara langsung, instantaneous. Dia tak ada langsung rasa lag pada power delivery tu. Jadi tu saya rasa antara satu ciri yang menarik pada KTM RC 200 ni. Sebelum saya terlupa, saya perlu cakap tau, dekat bahagian sini, kebanyakan pengeluar, especially pada motosikal bawah 250cc, tak memberi penekanan pada bahagian tempat letak lutut atau kaki ni. Sebabnya bila kita tunggang sports bike, kita tak gunakan kuasa pada bahagian tangan untuk kawal jentera ni. Kita adalah menggunakan kuasa pada bahagian kaki untuk kepit tangki ni, supaya kita punya pergerakan tangan lebih bebas, tak ada rasa cramp, tak ada rasa lenguh dan sebagainya. Jadi apa yang KTM buat, dia memang memberi penekanan kepada bahagian ni supaya tempat letak kaki untuk kita kepit lutut tu berada pada kedudukan yang sangat-sangat baik, seperti jentera Moto3 macam saya cakap tadi. Jadi itu adalah satu ciri yang pada saya sangat baik. Sebabnya bila kita nak ambil corner dan sebagainya, kita perlukan tempat letak ruang kaki ni yang baik supaya kita kepit dan kita boleh lean dengan lebih bebas tanpa ada rasa janggal atau rasa tak kena pada bahagian peletak kaki ni. Jadi pada saya itu adalah satu ciri yang sangat baik dilaksanakan KTM pada RC 200 ni. Jadi seterusnya kita tengok komponen brake apa yang ada. First, sama macam KTM Duke 200, datang dengan caliper brake 4 piston single daripada jenama Bybrade juga, okey. Dan of course datang dengan package ABS depan belakang, sama juga daripada Bosch. Macam saya cakap tadi, braking wise, motor ni brake dengan sangat baik dengan bantuan caliper 4 piston, okey, dengan single piston di belakang. Pada saya tak perlulah nak pakai jenama Brembo, sebab pada saya dah terlampau melebih-lebih. Sebab enjin 200cc cukuplah dengan kuasa cengkaman yang ada pada caliper brake Bybrade tu. Tambah pula ada ABS, jadi korang rasa lebih selamat, tak kira dalam keadaan kering, jalan berpasir, basah dan sebagainya. Jadi kebanyakan peminat KTM cakap yang seat pada KTM RC 200 atau tempat duduk ni datang dengan Alcantara leather. Sebenarnya tak, dia adalah leather biasa saja, tapi dia punya permukaan, dia ciri dia lebih kasar supaya korang duduk tu rasa lebih melekat, especially di bahagian sini. Kenapa KTM memberi penekanan pada seat belakang ni? Sebab bila kita nak corner kiri atau corner kanan, kita akan alihkan bahagian belakang kita kat sini. Jadi dengan adanya bantuan ni, korang akan rasa lebih melekat lah. Pada saya itu adalah satu ciri yang sangat baik pada sebuah sports bike. Bahagian tangki, ini antara ciri yang saya sangat suka. Sebabnya kalau KTM RC 200 generasi terdahulu datang dengan tangki 9.5 liter macam tu, KTM RC generasi terbaru ini datang dengan tangki 13.5 liter. So sangat besar, sangat baik untuk kegunaan harian, sebab fuel consumption dia memang sangat-sangat efficient lah. Saya memang rasa impress dengan benda tu. Seterusnya, bergerak ke bahagian depan, handlebar clip-on ni. Okey, menurut KTM, handlebar clip-on ni boleh diselaraskan tinggi dan rendah. Rendah tu supaya korang tunggang dengan lebih agresif di jalan litar atau di KKIC atau di Bukit Tinggi dan sebagainya. Tapi untuk kegunaan harian, macam kedudukan semasa ni, sebenarnya dia agak tinggi. Jadi untuk kegunaan harian, korang tak rasa letih, tak rasa sakit belakang, tak rasa lenguh di bahagian tangan. Pada saya itu adalah satu ciri yang sangat baik. Kerana kita semua tahu, kita bukanlah ada 2, 3, 4 biji motor dalam garaj nak pakai motor untuk tujuan harian, untuk tujuan hujung minggu, untuk track. Jadi dengan fungsi yang ada dan ciri yang ada pada KTM RC 200 ni, korang boleh guna motor ni untuk apa jua keadaan. Jadi saya rasa itu adalah sangat-sangat bonus lah, yang sangat baik untuk peminat KTM kat luar sana. Jadi macam mana untuk korang nakkan sesuatu yang agresif, menegak, selesa sikit, saya cadangkan KTM Duke 200. Tapi kalau korang nakkan sesuatu yang lebih sporty, korang boleh kona baring di hujung minggu atau masuk track pada bila-bila masa, saya recommend KTM RC 200. Bezanya ni adalah keluaran 2021 dan ini adalah keluaran 2022. Tapi apa yang sama tentang kedua-dua ni, dua-duanya datang dengan promosi istimewa daripada KTM Malaysia, free maintenance daripada 4 kali atau 15,000 km, mana yang sampai dulu. Okey, mana yang best korang rasa? Jadi sebelum saya end video ni, saya perlu kongsilah berapa harga dia. Okey, KTM Duke 200 ni datang dengan tanda harga RM13,888, sementara KTM
RC200 ni datang dengan tanda harga RM15,888. Pada saya, kedua-duanya sebuah centera yang sangat baik. Kedua-duanya menawarkan pengalaman tunggangan yang berbeza tapi masih lagi lasak, agresif dan sebagainya. Jadi saya tak cerita panjang lah sebab saya pun pening nak pilih mana satu. Saya biar korang yang tentukan. Jadi seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci, layari www.motodah.net. Dan jangan lupa like, share dan subscribe video ni sebab kita akan bawakan lebih banyak konten untuk korang di luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Jadi enjin moden yang terdapat pada motosikal dan kereta memerlukan minyak yang betul-betul bersih bagi memastikan enjin itu beraksi pada tahap optimum. Jadi sebab itu saya pilih BH Petrol Infinity RON 97 Euro 4M. Sebab apa? Sebab minyak ini telah diformulasikan dengan aditif Jerman yang memastikan enjin akan kekal bersih sewaktu disalurkan minyak BH Petrol Infinity RON 97 ni. Dan yang paling penting, bila minyak itu kekal bersih, enjin kekal bersih, prestasi enjin juga akan kekal berada di tahap maksimum. Okey, bagi memastikan BH Petrol Infinity RON 97 Euro 4M menawarkan lebih lagi, minyak ini telah dirawat dengan aditif sebanyak 800 ppm dan itu adalah dos maksimum yang ditawarkan pengeluar aditif. Selain daripada baik untuk enjin, BH Petrol Infinity RON 97 Euro 4M juga baik untuk alam sekitar. Sebab apa? Sebabnya telah mencapai standard Euro 4M. Ini bermakna kandungan sulfur adalah 90% lebih rendah berbanding minyak lain di luar sana. Jadi, itu saja sudah cukup untuk membuatkan saya memilih BH Petrol Infinity RON 97. Untuk korang kat luar sana, tunggu apa lagi? Datanglah ke BH Petrol sekarang.